saya di sini. Dah kena tarik Ulang lagi. Ha? Apa? Baik, alhamdulillah. Okey lah. Kita lah nak ni ke Ya. borak-borak pasal apa tu. Yalah kita ni apa-apa dah berfikir itu je. Jangan fikir negatif. Positif je kita tahu kita baik. Berapa tahun dah abang ni tak ada? Saya dah ada 14 tahun dah. 14 tahun. 14 tahun berjuang. Bagus, bawa kereta sendiri. Ya, Bu. Masak sendiri. Berjuang sendiri. Berdikari. Berdikari. Itu aja lah. Jadi Tapi kena alhamdulillah saya satu bersyukur. perkara lah. Dapat lesen tu bukan lesen untuk langgar peraturan. Ada. Ya. Ambil Kita lesen jaga baik-baik. artinya aku janji untuk Cari makan. cari makan dan patuhi peraturan Peraturan dia. Okey. Pada raya sikit sebanyak tak apalah, boleh iyalah. bincang. Okey. Balik jaga sekejap je sini kan. 2 jam 2 jam. Kalau orang nak pakai tempat makan. Ya. Tak lama. Saya dia lambat pun 10 aja. Itu yang paling lambat 10? kali. Dan Datuk malam yang Datuk Ibrahim dia balik datang. Dia datang kan? Dia kata nak pukul berapa? Saya kata 2 jam tapi dia kata ambil lah 10 dia senang dia kata. Saya 9.30 aja. Saya kata lesen artinya Cik Nah buat aku janji Ya. ikut peraturan-peraturan. InsyaAllah. Tahu setengah orang bila ada lesen, oh ini dah ada lesen boleh langgar semua. Tak boleh. Itu tidak amanah namanya tu. Itu tak boleh. Kita kena amanah dan Ini jujur. asalkan ada lesen. Yang lain-lain nanti bincang dengan bahagian lesen. Yalah. Tapi kita kena dibayar di sana Datuk Ini kita Dia mungkin kita kena bayar sana lah dari sini. Mana Datuk dah cakap ada 378. Sebulan ke apa rumah pun tak tahu. setahun tadi je. Yang hari punya penjualan je. Ya. Alhamdulillah. 22 atau 52. Ya, tak ada mahal. Boleh sangat lah. 378. Macam saya dibayar sana dulu lah. Yang macam yang anak tu ada satu. Ada. Tak bagi sekali jemaat tak apa lah kan. Jadi dia. Baik jemaat sekali sini tu lah. Apalah selamat menjaga. Tasri tunjuk sikit. Terima kasih banyak. Tasri. Cik. Nak minta. Kita dah terima. Jap. Nah, lagi awang. Tunjuk. Cik sini. Cik. Tasri. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Ini dorongan pada yang lain-lain supaya rajin cari rezeki, cari rajin niaga. Ya. Kita minta diri dulu ya. Terima kasih banyak. Doa-doa saya semua. InsyaAllah. Okey. Dengan pemberian bagaimana kita pergerakan ada tak dia kalau kasih saja tu boleh bergerak. Nah, ini Cik Nah ni sebagai satu simbolik saja yang kebetulan saya terjumpa. Tapi tak bolehlah pula dia seorang yang ada keistimewaan. Tapi kita mahu signal. Kita tahu selepas post-Covid ni terutamanya banyak orang hilang kerja, ya. Sebelum daripada ni pun kehidupan di Bandar Kuala Lumpur ni mencabar dan semua orang mahu perlu menambah pendapatan keluarga masing-masing. Yang saya risau kalau tak nak bekerja. Jadi kalau warga kota yang ingin bekerja secara halal, secara betul, secara mematuhi peraturan, saya nak menggalakkan. Apa lagi yang dalam menceburi bidang perniagaan. Mungkin mula kecil dulu tak apa, buka stall burger ke apa, tapi cuma kena kerjasama dengan bandaraya, tempat yang sesuai, tidak menghalang keperluan orang ramai, tidak obstruct traffic misalnya. Kalau itu semua dapat dipatuhi, jaga kebersihan, jangan tinggalkan sampah, ya. Kalau itu semua boleh dipatuhi, saya mahukan bandaraya memberi galakan. Malah saya bukan soal Cik Nah seorang, ya.
Kata apa istimewanya sampai menteri nak turun datang bagi lesen orang lain macam mana? Tapi maksud kita ni ialah biar Cik Nah ni jadi contoh. Hidup susah, suami meninggal, tapi sanggup berusaha bawa kereta sendiri, buat kuih sendiri. Jadi apa Cik Nah buat tu supaya dicontohi oleh orang lain. Kita kira negatif, jadi positif aja. bagi positif. Jadi kita bukan nak bagi pada Cik Nah seorang. Banyak Saya dah bagi arahan pada Bandaraya, kita nak menggalakkan. Malah sikit lagi saya akan buat announcement. Kita akan beritahu berapa tempat yang kita kenal pasti yang boleh berniaga termasuk dalam supermarket. Macam saya kata ada 103 lot dalam Berjaya Times Square yang kita nak buka, malah lebih campur dengan yang di Jajantas tu lebih pada 103 lot. Kemudian kita sedang berunding dengan beberapa syarikat franchise untuk membuka kios makanan dan sebagainya. Dan kita bukan saja nak tunggu orang datang minta, saya nak menawarkan. Alhamdulillah. Yang saya risau orang duduk Kuala Lumpur tak nak kerja. Ya. Kalaulah Kuala Lumpur ni benar menjadi pusat dapat mencari rezeki, silakan. Dan Pegawai Bandaraya kena permudahkan, facilitate, jangan macam nak menghalau ayam di lesung. Kita mesti membantu, ya. Tapi yang pihak nak berniaga juga kenalah kerjasama dengan Bandaraya. Jaga kebersihan, jaga peraturan kesihatan. Kalau sekarang jaga penjarakan, jaga garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan saya percaya bila kita buat macam ini, kita beri galakan, saya rasa rakyat akan lebih patuh, rakyat lebih suka. Yang masalah jadi macam rakyat lawan kerajaan. Itu bukan tugas kerajaan. Tugas kerajaan membantu rakyat, permudahkan. Dan saya beritahu pada pegawai, jangan sulitkan, permudahkan. Dan saya tengok banyak, ada setengah dia panggil penjaja rainbow ke apa ke. Sekali datang, sekali halau, sekali lari. Saya kata duduk, bincang dengan mereka apa yang mereka nak. Dan beri garis panduan. Jangan macam orang kata dengan kerajaan dengan korela komunis. Seolahnya begitu kan. Jadi biar kita mulakan cara baru lah. Kita mula cara yang baru, kita beri isyarat yang baru. Dan sikit lagi saya nak jumpa siapa belia-belia orang muda yang nak berniaga. Pemuda India, pemuda Cina. Saya baru jumpa dengan pemuda MCA. Saya beritahu benda yang sama. Saya semalam duduk dengan Datuk Saravanan. Saya bercakap tentang pemuda-pemuda India, termasuk di Little India. Di Little India kita akan benarkan untuk buka warung kios di tempat berjalan kaki, tapi susun elok-elok. Jadi saya nak tengok orang muda yang sanggup berniaga, ambil Kana sebagai contoh yang dah taklah tua, tapi Muda lagi. kalau macam dia sanggup bawa kereta sendiri buat kuih jual, kenapa tidak orang lain ambil cabaran tu dan jadikan Kuala Lumpur tu pusat mencari rezeki lah. Ya, satu lagi sendiri, adakah proses permohonan lesen untuk penjaja bergerak macam Cik Nah ni akan dipermudahkan? Dipermudahkan, insyaAllah. Di mana boleh permudahkan, ialah mudah tu bukanlah pula bermakna semua orang anggap segala-galanya. Jadi tak boleh lah macam tu. Bandaraya tu kan bagi pihak kita juga. Kalau Bandaraya tak diuruskan dengan baik, apa nak jadi dengan Bandaraya kita? Jadi pegawai-pegawai pun ada tanggungjawab mereka. Jadi sama-sama kerjasama lah. Kalau ada masalah, beritahu saya, tak ada masalah. Pegawai Bandaraya, dia kalau saya tegur dan sebagainya, mereka terima dengan baik. Tapi kita tegur lah dengan cara baik kan. Kadang-kadang kita nampak macam mudah, tapi pegawai yang kerja hari-hari tak, orang kata berat mata kawan, berat lagi baru mereka. Jadi kita terima kasih lah, ya. Pegawai-pegawai pun anak buah kita juga kan. Jadi sama-sama pakar-pakar. Terima kasih banyak. Okey, baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih dek. Okey. Kita baru tanya weh. Tiga miliar tak ada dibayarkan. Itu lah dia orang ni kan. Okey, nak tanya apa lagi? Okey. Dah. Okey makcik. Difahamkan 35 tahun makcik berusaha untuk dapatkan lesen untuk menjual makanan secara bergerak kan. So di bawah 5 Datuk Bandar. So akhirnya tiba-tiba kebetulan terserempak dengan Menteri Wilayah dan dapat rezeki lah, akhirnya dapat juga lesen kan. Dapat lesen. So apa perasaan makcik? Bersyukur banyak-banyak kepada Allah dan kepada Tan Sri. Bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu yang mau idam. Ya lama dah makcik dah idamkan benda ni, tapi tak dapat ini. Dia alhamdulillah makcik bersyukur. Tanpa lesen selama ni, apa masalah yang telah dihadapi oleh makcik? Banyak. Macam saman ke apa ke macam mana? Saman.
tarik lori. Macam-macam lah orang buat kan. Tak ada nak jual sekejap, mari ambil. Macam tu lah. So berapa kerap lori ditarik, lepas tu makcik sendiri dibawa ke di BKL untuk sampai? Ada lah dalam 10 kali apa. Dalam 35 tahun ni dalam 35 tahun ni. Kan. Tapi makcik tawakal lah dia. Tawakal. Tak putus asa, tawakal lah. Tak ada, tak ada. Makcik ingat bumi Allah dan tempat cari makan demi Allah, itu aja makcik ingat. Sebab ini bumi Allah aku wajib cari makan. Aku tak takut pada manusia, aku takut pada Allah aja. Itu aja makcik punya prinsip. Kan? Kenapa makcik tak nak bergantung kepada di bawah tanggungan anak ke apa? Kenapa nak berdikari macam ni? Walaupun dah tua, ada ramai yang kata okey tak apalah, ini waktu untuk berehat. Tapi makcik tak macam tu. Makcik masih lagi cergas. Makcik daripada muda lagi. Memang makcik suka sangat meniaga makan dan makcik memang sukalah, dan makcik tak suka bergantung pada siapa dia. Baik adik-beradik ke, baik orang lain semua tak, anak-anak pun tak suka. Jadi anak-anak yang bergantung pada mak. Mak tak akan bergantung dengan budak-budak. Kan? Biar dia hidup dengan cara hidup mak, cara hidup mak. Kan? Jadi tak menyusahkan. Tak? Itu aja. Cuma makcik naknya kalau makcik pergi pun dengan iman, itu aja lah, tak ada. So lori tu makcik memang bawa sendiri Bawa sendiri. Dah 30 tahun dah makcik bawa lori kan. Berapa orang bantu makcik untuk perniagaan ni? Ni dia seorang je bantu dekat kat rumah anak mak je lah. Masak-masak semua makcik seorang kan? Semua makcik masak. Dengan ada orang Melayu yang datang tolong, tolong buat daun, tolong buat apa. Itu aja kan. Setiap hari macam tu lah kan. Jadi banyaklah juga kita menolong orang yang susah tu. Macam berniaga satu kawasan ni ke atau berpindah rendah saja? Tak ada sini ada. Habis tu makcik satu ni kan Taman Tun anak makcik. Taman Tun Taman Tun. Dekat depan McD tu. Putera macam ni jugalah. Macam tu dia tu ibu tunggal. Jadi dia ada anak. Jadi dia terpaksa lah berniaga, kan tidak macam mana kan. Macam tu dia nak cari makan macam mana kalau tidak berniaga. Dan dia pun minat dalam perniagaan juga. Macam tu. Sama macam makcik. Sama-sama ya. Dia makcik ingat dah sikit lagi dia lah akan ambil alih benda ni kan. Makcik dah tak ada lagi kan. Itu aja. So sekarang makcik groom dia lah, latih dia. Latih dia untuk ambil alih warisi perniagaan dia. Waris ya. Dia tahulah macam mana. Macam mana masakan sentuhan dia sama makcik juga macam mana? Tak, lain. Tak ada, tak sama. So makcik kata makcik punya masakan eksklusif kan? Makcik ni buat kerja ni penuh rasa cinta kalau masak ni. Tak boleh ingat mana-mana otak, tak boleh. Masak juga makcik ingat. Daripada dulu sampai sekarang makcik tak akan berubah. Kan. Boleh anggap nasi kelabu makcik ni memang eksklusif lah. InsyaAllah. Boleh dapat mana-mana. Tak boleh. Tanya dia orang ni sama. Tanya dia. Kat Kelantan sendiri pun tak rasa macam ni. Tak ada. Try lah. Tak kita try lah, ada nasi ni. Nanti kita boleh bagi dia makan. Nasi dagang pun ada. Kan? Itu je. Dah, okey. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum.